Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya nak buat ulasan perlawanan di antara Johor Darul Takzim menentang Ulsan Hyundai dalam perlawanan terakhir kumpulan I. JDT berjaya menang 2-1 hasil jaringan dari sepakan percuma Leandro Velasquez yang sangat superb dan gol sendiri daripada pemain Ulsan pada minit-minit terakhir perlawanan. Dengan kemenangan tersebut, JDT berjaya menjadi juara kumpulan I dan melayakkan diri ke kalah mati dalam saingan ACL. Tahniah untuk TMJ, tahniah untuk Johor Darul Takzim serta barisan pemain dan juga coaching staff sebab telah membuktikan yang mereka layak untuk ke peringkat seterusnya dan membuktikan yang mereka memang pasukan yang terbaik di Malaysia bahkan di Asia Tenggara dan mampu untuk bersaing dengan pasukan-pasukan dari Korea Selatan dan juga Jepun dan juga China pada perlawanan dan juga dalam saingan ACL 2022 kali ini. Baiklah, tanpa membuang masa, mari kita masuk ke dalam ulasan perlawanan. Sebab apa? Sebab perlawanan ini memang sangat-sangat dramatik, sangat-sangat best, sangat-sangat rancak untuk ditonton. Boleh dikatakan gol JDT yang kedua tu memang menjatuhkan air mata peminat bola sepak lah. Kalau siapa yang tengok game ni memang terharu dengan corak dan juga serta semangat yang ditunjukkan oleh semua pemain JDT serta coaching staff pasukan JDT sehinggalah mereka berjaya menang game ni. Memang nampak yang mereka berusaha betul-betul untuk menang game ini dan hasilnya rezeki bulan puasa dan hadiah untuk hari raya mereka menang 2-1 dan layak ke peringkat kalah mati. Tahniah untuk JDT sekali lagi. Baiklah, tanpa membuang masa, mari kita masuk ke dalam ulasan perlawanan. Saya akan mulakan ulasan perlawanan dengan pasukan Johor Darul Takzim. Apakah faktor dan juga kunci kemenangan pasukan Johor Darul Takzim pada perlawanan ini? Yang pertama adalah tentang defense department pasukan JDT pada perlawanan ini yang diketuai oleh Syahrul Saad, Shane Lowry, Matthew Davis dan juga Koh Beng Ong, yang mana bak pertahanan pasukan Johor Darul Takzim ini menunjukkan satu corak permainan yang bertahan yang baik dan daripada segi menyerang mereka juga membantu dari segi membuat overlapping dan juga build up daripada bawah, yang mana untuk back tengah Syahrul Saad dan juga Shane Lowry mereka menunjukkan kematangan dari segi pembacaan game. Memang mereka cepat untuk baca game. Dari segi man marking mereka berjaya untuk marking Leonardo dan juga Vako di bahagian hadapan pasukan Ulsan untuk tidak berada dalam kedudukan yang mudah untuk menerima bola, bahkan tidak membiarkan bahagian hadapan Ulsan iaitu Leonardo untuk bergerak bebas di kawasan kotak penalti ataupun di box pasukan JDT. Jadi Shane Lowry dan juga Syahrul Saad ni memang cemerlang di bahagian centre back pasukan JDT pada perlawanan ini yang membolehkan attacking force pasukan Ulsan tidak bergerak dan tidak mobile lah di bahagian hadapan. Boleh dikatakan tidak berfungsi dengan baik disebabkan compact, disiplin dan juga marking yang dilakukan oleh Syahrul Saad serta Shane Lowry. Manakala untuk bahagian kanan dan juga bahagian kiri, iaitu di bahagian kanan Matthew Davis juga menunjukkan satu corak permainan yang bagus. Boleh saya katakan dia agak balance, yang mana beliau berjaya untuk balance dari segi membantu serangan dan juga balance untuk membantu bahagian bertahan, dan beliau banyak melakukan interception dan banyak melakukan pressing awal untuk memenangi bola di kawasan tengah pasukan ataupun di middle third pasukan JDT ketika Ulsan cuba nak build up di bahagian tengah ataupun Ulsan ketika melakukan passing di bahagian tengah. Jadi Matthew Davis ni memang cemerlang, dia membantu bahagian pertahanan dan dalam pada masa yang sama beliau juga involve untuk build up daripada bawah ke tengah dan juga buka game kepada Arif Aiman dan memberi supporting play kepada Arif Aiman di bahagian kanan. Memang sangat-sangat superb. Begitu juga dengan Koh Beng Ong di bahagian kiri pada perlawanan ini, yang mana kita boleh lihat Koh Beng Ong pun banyak memberi masalah kepada defense department pasukan Ulsan di bahagian kanan, yang mana Koh Beng Ong yang beraksi di bahagian kiri banyak naik ke atas untuk membuat overlapping dan juga gerakan-gerakan yang menarik. Bahkan Koh Beng Ong juga banyak terlibat dengan hantaran-hantaran ataupun crossing yang sangat menarik di bahagian kiri. Dan dalam pada masa yang sama, defensive rate ataupun corak bertahan Koh Beng Ong pun memang agak solid, yang mana beliau juga tak memberi ruang kepada pemain winger pasukan Ulsan untuk melakukan penetration run di bahagian Koh Beng Ong. Jadi boleh saya katakan back four pasukan JDT ni memang seimbang. Mereka involve kepada serangan dengan build up daripada bawah dan dalam pada masa yang sama mereka berdisiplin untuk memastikan yang mereka compact dan juga dari segi marking serta pressing awal dan melakukan interception. Mereka berjaya untuk memastikan yang attacking force pasukan Ulsan gagal berfungsi dengan agak baik pada perlawanan ini disebabkan kekentalan bahagian pertahanan JDT yang diketuai oleh Shane Lowry dan juga Syahrul Saad dibantu oleh
Matthew Davis dan juga Kobe On di kanan dan kiri, dan dijaga gawang oleh Farizah Malias. Itu yang pertama. Yang kedua, apa yang boleh saya puji untuk pasukan Johor Darul Ta'zim adalah di bahagian tengah, iaitu ketika first half kita boleh lihat bagaimana Afiq Fazail, Hong Wan dan juga Leandro telah membentuk dimensi yang sangat menarik di bahagian tengah. Walaupun Nacho terpaksa dikeluarkan begitu awal dan Hong Wan masuk menggantikan Nacho, memang kita tak letak expectation yang tinggi kepada Hong Wan. Tetapi untuk game ni, Hong Wan membuktikan yang beliau mempunyai ketenangan dan juga corak permainan yang simple. Boleh dikatakan Hong Wan pada game ni, dia banyak menyebabkan ataupun banyak membuatkan game JDT jadi mudah. Apabila dia main one touch football, dia buka game kepada dengan satu passing ataupun satu touch sahaja. Dia buka game kepada bahagian wide area, buka game kepada striker. Dengan hantaran-hantaran beliau yang simple itu telah memudahkan JDT untuk build up daripada bawah. Jadi boleh dikatakan Hong Wan corak permainan dia agak simple dan versatile. Tetapi benda tu telah memberikan satu dimensi dan juga corak permainan yang baharu di bahagian tengah pasukan JDT berbanding Nacho. Nacho memang kita nampak lah work rate dia kan. Tetapi Hong Wan ni dia lebih kepada simple player, simple football yang mana beliau main one touch football. Tetapi daripada segi defensive rate, beliau pun agak rajin pada perlawanan ini berbanding perlawanan menentang Kawasaki yang lepas, yang mana pada perlawanan ini beliau juga banyak melakukan interception dan berani untuk body player-player pasukan Ulsan yang berada di bahagian tengah yang pegang bola untuk merampas kembali bola. Jadi secara overall, Hong Wan menggantikan Nacho adalah keputusan yang tepat. Walaupun pada mulanya saya merasakan yang Hong Wan bukanlah player yang sesuai, mungkin Syamir, tetapi Hong Wan telah membuktikan yang beliau memang layak diturunkan untuk mengganti Nacho untuk mengemudi bahagian tengah JDT pada perlawanan ini. Dan untuk Leandro pula, memang boleh dikatakan one of the best player untuk JDT pada perlawanan ni. Beliau sangat mobile, beliau banyak membantu bahagian serangan dengan banyak involve dengan one passing ataupun short pass. Boleh bermain one two passing dengan Backson, buka game dengan Arif Aiman. Memang beliau berada di mana-mana sahaja. Dan dalam pada masa yang sama, Leandro juga turun deep ke bawah untuk membantu bahagian pertahanan pasukan JDT ketika JDT diserang. Jadi boleh saya katakan memang Leandro pada perlawanan ni rajin. Beliau kat atas ada, kat bawah ada, yang telah melengkapkan bahagian tengah JDT untuk lebih solid dan lebih dominasi di bahagian tengah daripada segi menyerang dan juga dari segi bertahan. Memang Leandro pun memang perform pada game ni, dan begitu juga dengan Afiq Fazail di first half, yang mana kita boleh tengok Afiq Fazail bermain dengan sangat cemerlang lah bagi saya daripada segi involve untuk melakukan interception, bertahan dengan baik dan juga menyerang dengan baik. Boleh dikatakan trio midfield JDT di first half memang menjadi begitu juga dengan second half. Kita masuk di second half pula untuk bahagian midfield, iaitu Benjamin Mora melakukan pertukaran taktikal, iaitu mengeluarkan Afiq Fazail dengan memasukkan Safawi Rashid. Ini adalah satu pertukaran taktikal yang sangat menarik. Apabila Afiq dikeluarkan, JDT bermain dengan dua center midfield, iaitu Leandro dan juga Hong Wan sahaja di bahagian tengah. Tetapi kedua-dua player ni nampaknya tidak kekok dan beraksi dengan baik daripada segi in term of offensive dan juga defensif. Mereka still lagi menunjukkan performan yang menarik seperti mana first half ketika bermain 3 midfield pada perlawanan ini. Jadi boleh saya katakan pertukaran yang dilakukan oleh Benjamin Mora dengan mengeluarkan Afiq Fazail itu tidaklah memberikan impak yang negatif, sebaliknya telah memberikan satu impak yang juga positif di bahagian tengah JDT. Itu untuk bahagian tengah JDT lah. Mereka banyak disrupt ataupun banyak mengganggu corak permainan Ulsan Hyundai yang cuba build up, sehingga bahagian tengah Ulsan Hyundai pun tak function dan terpaksa menyerang mengguna wide area ataupun bahagian sayap sahaja dengan bermain long ball, iaitu dengan menghantar bola di belakang pertahanan pasukan JDT sahaja pada perlawanan ini. Itu yang ketiga yang boleh saya puji untuk JDT. Dan yang seterusnya, apa yang boleh saya puji untuk pasukan JDT adalah tentang peranan Forestry dan juga Arif Aiman. Untuk perlawanan ini, kalau kita nak pilih player man of the match ataupun personal player yang kita suka, kemungkinan saya akan pilih Arif Aiman. Arif Aiman pada perlawanan ini membuktikan yang beliau memang selayaknya diberi gelaran MVP pada season lepas dalam saingan Liga Super apabila berjaya memberi masalah kepada pertahanan kanan dan juga pertahanan tengah pasukan Ulsan Hyundai. Begitu juga dengan di bahagian kiri. Boleh dikatakan kalau kita tengok statistik berapa duel yang Arif Aiman menang, berjaya untuk beat 1, 2, 3 player, memang boleh dikatakan ball control Arif Aiman, pace yang ada pada Arif Aiman, dribbling yang ada pada Arif Aiman ni menunjukkan yang beliau walaupun muda tetapi mempunyai corak
permainan yang matang. Beliau banyak kali beat pertahanan ataupun masuk melakukan penetration ke arah kotak ataupun di box pasukan Ulsan dan melakukan cutback beberapa kali untuk mencari target man Bekson. Tetapi sayanglah Bekson gagal menyudahkan. Tetapi daripada segi overall performance, memang Arif Aiman memang sangat menarik lah pada game ni di bahagian kanan dan juga di bahagian kiri. Dan dalam pada masa yang sama, Arif Aiman patut dipuji apabila beliau juga mempunyai defensive rate yang bagus, yang mana kita boleh tengok sekiranya JDT diserang ataupun di counter, Arif Aiman pun akan turun ke bawah untuk membantu bahagian pertahanan, dan sekiranya JDT menyerang, Arif Aiman akan menjadi orang yang dicari oleh bahagian tengah JDT untuk melakukan serangan. Begitu juga dengan Forestry di bahagian kiri, yang mana kita lihat pada perlawanan ni work rate ataupun kerajinan yang ditunjukkan oleh Forestry memang sangat-sangat super. Beliau menunjukkan yang beliau adalah seorang player yang sangat rajin, memberikan satu dimensi yang baru kepada barisan JDT dan telah menunjukkan satu kesungguhan dan banyak membantu bahagian pertahanan juga. Jadi memang player ni patut dipuji. JDT layak menang lah pada perlawanan ini. Dan yang terakhir yang boleh saya puji untuk JDT adalah tentang pertukaran yang dilakukan, yang mana dengan membawa masuk Ramadan, membawa masuk Safawi, telah memberikan satu dimensi kepada bahagian attacking force pasukan JDT untuk lebih menyerang sehinggalah second half yang rancak, yang mana mereka banyak menyerang bertubi-tubi, tetapi sayang percubaan gagal dilaksanakan dengan baik dan ataupun percubaan tidak masuk ke dalam gawang, menyebabkan JDT terpaksa tunggu minit 93 untuk kesilapan daripada keeper Ulsan dan juga kesilapan pertahanan Ulsan, dan berjaya untuk menjaringkan gol sendiri untuk Ulsan lah pada perlawanan ini. Tetapi pertukaran dengan membawa masuk Ramadan dan juga Safawi untuk lebih ofensif, untuk lebih menyerang, memang menjadi satu titik ataupun fokus point kepada pasukan JDT untuk lebih ofensif di second half dengan serangan-serangan yang laju dan juga banyak percubaan di second half yang berlaku, terutamanya di 15 minit yang terakhir. Dan yang terakhir yang boleh saya puji untuk JDT adalah peranan Bekson. Bekson pada perlawanan ni beliau banyak drop ke bawah untuk menerima bola dan juga involve untuk membantu bahagian pertahanan dan juga bahagian tengah, menyebabkan bahagian JDT di bahagian serangan agak kekurangan player. Tetapi kita boleh lihat transition JDT ketika bertahan ke menyerang pun agak menjadi padu, yang mana Bekson cepat untuk kembali kepada position beliau sebagai pemain penyerang untuk menerima bola dan juga membuat percubaan. Jadi benda tu memang sangat solid lah. Dan untuk kelemahan JDT ada sedikit lah. Kelemahan JDT adalah di bahagian pertahanan, yang mana defensive line mereka agak tinggi dan senang untuk dibocori dengan long ball yang dilakukan oleh Ulsan Hyundai pada perlawanan semalam. Jadi itu sahaja perlu diimprove oleh JDT untuk kelayakan ataupun untuk round kalah mati nanti. Itu sahaja ulasan saya. Assalamualaikum. Dah azan, buka puasa dulu. Bye.